dipengaruhi oleh proses asimilasi kaum ataupun assimilation of race. Dan ini memang sukar dielak. Justru dengan semangat penyatuan nasional, seharusnya faktor yang boleh menghambat kepada proses penyatuan nasional seperti ketaksuban kepada semangat dan sentimen kenegerian tidak sepatutnya berlaku. Persoalannya ialah apakah priority dan keutamaan sebenar yang wajar dan sepatutnya diperjuangkan oleh masyarakat Sabah? Adakah kita lebih selesa menjadi masyarakat yang tersangkut atau masyarakat yang stuck dengan satu matlamat perjuangan yang sempit, atau menutup ruang untuk maju dan berkembang lantas terus diwarnai oleh gelombang persepsi yang dilakukan oleh pihak pembangkang, dan kita rakyat Sabah sepatutnya mewarnai keindahan realiti kemajmukan ras di Sabah dan Malaysia amnya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, pendirian kami, kita rakyat Sabah perlu terus maju ke hadapan sebagai masyarakat yang lebih toleran, berpikiran terbuka, open-minded dan berdaya saing, terutama sekali dari mengisi dan menterjemah matlamat dan makna kemerdekaan yang kita perolehi melalui penubuhan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya berpikiran terbuka. Saya berpikiran terbuka terhadap mereka yang mendakwa 20 perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun pada akhirnya rakyat di Sabah tidak punya pilihan yang banyak selain terus bergerak maju. Kita saudara-saudara rakyat Sabah, we must move on, we must look forward. Kitalah yang akan menentukan nasib dan masa depan kita di negeri Sabah. Saya juga meminta mereka yang bertanggungjawab mengungkit isu 20 perkara ini supaya menjelaskan secara jujur bagaimana dan kenapa mereka boleh merumuskan atau membuat kesimpulan bahawa perkara 20 perkara itu masih relevan. Ini kerana mereka sebenarnya cuba memaksa orang ramai, terutama generasi muda, supaya menerima bulat-bulat ujahan mereka yang menggambarkan seolah-olah keseluruhan intipati 20 perkara itu masih sah dan relevan. Penjelasan ini amat penting bagi rakyat negeri Sabah untuk meyakini rakyat negeri ini, terutama generasi muda, bahawa tindak tanduk mereka ini bukanlah satu harapan palsu ataupun false hope. Hakikatnya bukan semua rakyat Sabah tahu, khususnya di kalangan generasi muda, memahami secara mendalam tentang sejarah dan latar belakang pembentukan Malaysia maupun 20 perkara tersebut. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya percaya bukan semua rakyat Sabah tahu tentang sejarah itu. Yang kita tahu ialah pembentukan Malaysia diadakan di Padang Pandaran, Jesselton, pada tarikh 16 September 1963. Tetapi saya ingin quote satu laporan daripada Cobble Commission, yaitu Suruhanjaya Penyiasatan Borneo Utara dan Sarawak 1962, bagi mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak mengenai pembentukan Malaysia. Apa yang saya dipahamkan ialah United National Kadazan Organization (UNCO) menyokong penuh penubuhan Malaysia seperti mana yang disebutkan dalam laporan Suruhanjaya Cobble, dan saya petik selutan itu. For the Kadazan, there can be no other guarantee for their future than for North Borneo to obtain independence by joining Malaysia. Self-government first would mean that the age when the British lived would be the Chinese, owing to their educational and economic superiority. This in turn could lead to the domination by communism. Terjemahannya lebih kurang begini. Bagi orang-orang Kadazan, tidak ada jaminan lain bagi masa depan mereka selain Borneo Utara memperolehi kemerdekaan melalui Malaysia. Membentuk kerajaan sendiri terlebih dahulu bermakna pihak yang akan mewarisi selepas British pulang adalah orang Cina. Disebabkan kelebihan mereka dari segi pelajaran, dari segi ekonomi, seterusnya ia boleh membawa kepada dominasi komunisme. Inilah pendirian pemuda UMNO Keninga berhubung dengan isu yang cuba dipolitikkan oleh pihak-pihak pembangkang. Ada yang mengatakan, dan saya merasa tercabar,
Saya merasa tercabar apabila ada pihak yang mengatakan bahawa pergerakan pemuda UMNO sekarang ini seolah-olah dihantui oleh sindrom membisu. Namun saya tidak pasti sama ada pandangan itu ditujukan kepada pemuda UMNO di peringkat bahagian negeri ataupun peringkat nasional. Saya tidak boleh menjawabnya bagi pihak pemuda UMNO negeri atau nasional. Tetapi ia mungkin satu persepsi sahaja. Namun sebagai pemimpin pemuda di peringkat bahagian Keningau, saya berpendapat Datuk Seri bahawa pemuda seharusnya mempunyai peranan yang kita panggil sebagai complementary rules ataupun peranan pelengkap yang sangat wajar dan perlu bagi pemuda UMNO. Walau bagaimanapun, complementary rules ini tidak semestinya hanya tertumpu kepada pengurusan dalaman parti semata-mata, tetapi lebih sesuai jika pemuda UMNO dibuka seluas mungkin peluang menganggotai dan memimpin di peringkat bahagian maupun negeri dalam pelbagai aspek kepimpinan, serta diserapkan sebagai anggota think tank dan kumpulan pemikir parti, selaras dengan era transformasi yang dipelopori oleh yang amat berhormat Presiden Parti kita. Dalam hubungan ini, kita juga perlu melihat dan melihat peranan dan sumbangan kepimpinan pemuda UMNO pusat yang memberi impak yang begitu besar kepada imej dan kredibiliti parti, termasuklah tindakan Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang berhormat Saudara Khairi Jamaluddin menyertai debat umum yang agak kompleks dan berprofil tinggi. Peranan seumpama inilah yang boleh mengangkat imej bukan sahaja pergerakan pemuda itu sendiri, tetapi juga mengangkat martabat dan kredibiliti parti serta kepimpinan parti, selain dapat mempertahankan dasar-dasar kerajaan. Saudara-saudara, expectation will be higher. People will be demanding intelligent answers, not just rhetoric question. Harapan masyarakat semakin tinggi. Masyarakat akan menuntut jawapan-jawapan yang bijak dan cerdik, bukan soalan-soalan yang retorik semata-mata. Justru pergerakan pemuda UMNO bahagian Keningau akan berusaha dan bekerja keras sebagai sayap kanan parti, atau lebih tepatnya sebagai pendekar dan hulu balang untuk mengelak daripada dilihat sebagai atau dilabel sebagai pemuda yang penakut, atau dalam bahasa dusun kami, pemuda yang guntalau. Dalam kesempatan ini, kami pergerakan pemuda UMNO mengharapkan satu suntikan semangat daripada Yang Berhormat Datuk Seri Naib Presiden UMNO Malaysia, terutama dalam mengisi apa-apa gelombang dalam misi mempertahankan dan mengukuhkan kedudukan Barisan Nasional UMNO di Sabah khasnya dan Malaysia amnya. Suntikan semangat ini penting Yang Berhormat Datuk Seri bagi melenyapkan apa juga teka-teki berhubung kedudukan dan kekuatan baik parti UMNO maupun Barisan Nasional Negeri Sabah. Harapan untuk melihat Sabah sebagai fixed deposit Barisan Nasional adalah cukup tinggi. Kita tiada pilihan, saudara-saudara, selain merapatkan barisan kita, selain daripada kita mengukuhkan perpaduan, kerjasama dan semangat setia kawan di kalangan anggota komponen Barisan Nasional. Matlamat serta kedudukan ini boleh dipertahankan dengan syarat kita tegas dan berpegang teguh kepada prinsip perjuangan sebagai anggota dan pemimpin tulen Barisan Nasional dan UMNO. Saudara-saudara, kita akan lemah. Kita akan lemah jika kita membiarkan diri kita ini didodoikan dengan janji-janji dan retorik-retorik pembangkang. Kita akan kecundang jika kita mengamalkan sikap badan dalam BN, tetapi jiwa berada di tempat lain. InsyaAllah Yang Berhormat Datuk Seri, kami pergerakan pemuda UMNO akan sentiasa, pemuda UMNO Keningau akan sentiasa kekal bersama dan berjuang secara ikhlas dan dedikasi untuk memantapkan parti UMNO dan Barisan Nasional yang kami yakin dan berwibawa membawa lonjakan ekonomi, perkembangan pendidikan dan sebagainya kepada rakyat dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan Yang Berhormat Datuk Seri Naib Presiden, kami anak-anak muda ingin